A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Kitab Penawar Bagi Hati, edisi Jawi, muka surat 7. Kitab Penawar Bagi Hati, edisi Jawi, muka surat 7. 1, 2, 3, 4. Baris yang ke-8 dari atas. Baris yang ke-8 daripada atas, muka surat 7. Dan sabda Nabi SAW, Innan nazara ila mahasinil mar'ah. Situ betul situ. Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmum min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Artinya, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, melihat bahagian tubuh perempuan yang tidak dihalalkan untuk memandang, bandingannya seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Jadi ini dikatakan musyabbah dia. Musyabbah bih dia memandang tubuh perempuan yang haram. Wajah syabahnya pada sangat segera membinasakan. Kalau dalam ilmu balaghah, pada sangat segera membinasakan tu dikatakan wajah syabah. Dia dalam bab tasbih dia mesti ada musyabbah, musyabbah bih, dan dia mesti ada wajah syabah. Jadi kena tahu wajah syabah dia apa. Apa yang diserupakan Rasulullah dengan kata anak panah berbanding melihat tubuh badan perempuan yang haram. Yakni maksudnya segera membinasakan. Ibarat kalau kena anak panah beracun, mati. Mati. Jadi maksudnya bila melihat tubuh badan wanita, perempuan yang haram dilihat, dia akan mematikan hati. Maka barang siapa meninggalkan perkara yang haram secara umum, yang khusus melihat perempuan yang diharamkan, meninggalkan perkara haram kerana takut akan Allah Ta'ala. Asal maksud lillahi ta'ala. Bukan sebab saya dah kahwin, sebab tu saya tak tengok perempuan. Bukan sebab saya ni memang tak berapa minat perempuan gemuk contoh. Bukan macam tu. Lillahi ta'ala. Allah Ta'ala larang, jadi saya pun tinggalkan, jauhkan. Benda haram pun macam tu lah. Kenapa tak merokok? Kerana haram contoh. Allah Ta'ala larang, dapat keredaan Allah. Tapi kerana bau busuk, lagipun rokok sedudup saya tak minat. Macam tu lah. Yang tu tak dapat pahala lah. Sama jugalah bandingan apa-apa pun. Kenapa tak makan jering? Kenapa tak makan petai? Kenapa tak makan genuak? Berbau. Allah Ta'ala tak sukakan berbau. Dapat redha Allah, dapat kelazatan. Tapi kalau alasannya cuma sekadar tak minat, berbau, ataupun sekadar menjaga kebersihan, tidak ada titik tolak Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat apalah. Sebab tu kita duduk dalam masjid ni, alang-alang duduk niat i'tikaf. Jangan tak niat apa-apa. Kalau tak niat apa-apa, tak ada. Innamal a'malu binniyat. Itu dia niat. Kalau tak sayang, rugi. Orang lain duduk di masjid, kita pun duduk di masjid. Orang lain dapat ganjaran pahala, kita kosong lara tanpa dapat ganjaran apa-apa, rugi. Rugi.
Jadi barang siapa meninggalkan perkara yang haram secara umumnya dan meninggalkan melihat tubuh badan perempuan yang diharamkan secara khusus menurut hadis ini, apa yang Allah Ta'ala akan bagi ganjaran, nescaya memperasakan dia. Dalam dunia lagi dah dapat dah ganjaran dia. Apa ganjaran tu? Perasaan. Allah Ta'ala memberikan perasaan akan kesedapan amal ibadah. Itu dalam dunia lagi Allah Ta'ala dah bagi dah. Asbab kita meninggalkan perkara yang haram kerana Allah, Allah Ta'ala balas di dunia lagi. Pahala tu di akhirat. Ni di dunia lagi dah dapat. Apa dia? Kelazatan melaksanakan amal ibadah. Yang mana kelazatan amal ibadah tadi, yang menyukakan ia, maksudnya menggembirakan akan dia, yang menyebabkan kita gembira. Kadang-kadang kita tak boleh buat pun, tapi boleh tengok pun dah gembira. Tak boleh pergi umrah pun COVID ni, tapi boleh tengok video orang melaksanakan ibadah umrah, kita dah menitik air mata seronoknya, contoh. Walaupun tak pergi lagi. Itu contoh. Ini dikatakan kelazatan ibadah yang menggembirakan kita. Tapi syarat dia meninggalkan perkara yang haram, menjauhkan perkara yang haram, niat kerana Allah. Allah larang, kita pun tinggalkan. Kalau Allah suruh, dah lama saya buat dah. Contoh kan. Kalau Allah Ta'ala suruh tengok perempuan yang haram nak, mestilah. Tapi Allah Ta'ala larang, stop. Kalau tanya minat tak minat, tak ada minat mana pun kan. Saya lagi suka tengok kebun-kebun macam tu. Saya lagi suka tengok kereta macam tu kan. Yalah, minat orang berbeza kan. Ada orang boleh tengok road mancing pun dah seronok lah. Tak boleh pergi mancing lagi. Tengok road mancing pun seronok. Tengok video orang tak dapat ikan, seronok. Lebih seronok daripada perempuan. Ada orang macam tu. Tapi bukan niat dia kerana tak minatkan perempuan, lebih minatkan mancing, bukan. Tapi niat dia lillahi ta'ala. Allah Ta'ala larang, jadi saya tak buat. Dia kata kalau memancing tu haram, saya tinggalkan pancing, patahkan rod pancing. Contohlah kan. Ni contoh orang yang minat mancing lah. Saya tak ada minat pun. Yelah, mancing tak dapat, tak minat. Dia kalau orang mancing dapat berantu kan. Sanggup sewa bot kan, seminggu ke laut kan. Bukan nelayan pun, tapi kadang berminggu-minggu ada je halnya. Tak peduli dengan isteri, ada macam tu. Tu kata berantu tu. Jadi bukan kerana minat, dah. Kerana takutkan Allah. Allah Ta'ala larang, jadi tak buat. Kalau Allah suruh, dah buat lah. Tak peduli kan, tak peduli. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan kegembiraan di dalam hati sebab lazatnya ibadah. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Hakim daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Sayyidina Huzaifah al-Yamani. Tukang tulis Quran zaman Rasulullah. Dan diamanahkan oleh khilafah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran untuk dibukukan. Dan ini antara sahabat yang menyimpan rahsia daripada Rasulullah, Huzaifah al-Yamani. Dia antara orang yang Rasulullah bagi tahu dekat dia nama ketua-ketua munafik yang tinggal di Madinah. Yang mana lepas Rasulullah wafat pun dia tak bagi tahu siapa-siapa. Kalau kisahnya dengan Sayyidina Umar ni tanya dia siapa nama munafik yang ada di Madinah, dia tak bagi tahu. Rahsia. Tapi bila Sayyidina Umar nak tahu, kalau orang tu mati, tengok Huzaifah ni tak pergi semayang mayat dia, dia tahu ni orang munafik. Itu contoh. Jadi meriwayatkan hadis ni oleh Huzaifah dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hakim maksudnya di dalam manulah. Kalau biasanya kalau sebut Imam Hakim, makna diriwayat dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Kitab Mustadrak Imam Hakim ni maksudnya rijal dia rijal Bukhari Muslim, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Mana hadis tu kuatlah. Sebab apa? Sebab perawinya adalah perawi Bukhari Muslim. Biasanya perawi Bukhari Muslim ni perawi yang berkualiti. Imam Hakim kumpulkan dalam Mustadrak. Dan menghukumkan ia Imam Hakim akan sanadnya sanad hadis ini dengan sahih. Mana sanad hadis yang saya baca tadi ialah sahih, yakni antara sifat-sifat sahih bersambung sanad hingga kepada Rasulullah, perawi-perawinya boleh dipercayai, tidak tertuduh, mana tidak tertohmah dengan penipu dan sebagainya.
Dan sabda Nabi SAW, likulli bani Adam hazzuhu minaz zina. Fal ainani tazniyan wa zinahuman nazar wal yadani tazniyan wa zinahumal batshu wa rijlani tazniyan wa zinahumal mashyu wal famu yuzni wa zinahu takbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dzalikal farju au yukazzibu. Artinya ini khusus cerita untuk orang lelaki lah. Biasa orang lelaki ni lah penyakit dia. Orang perempuan ni tak ada sangat penyakit macam ni. Ni penyakit orang lelaki. Kata Rasulullah, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Biasa macam itulah, ada bahagian masing-masing. Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata pun berzina. Bagaimana zina mata dan zina keduanya? Memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Melihat gambar-gambar yang mengiurkan, melihat video-video, melihat perempuan yang diharamkan tanpa ada keperluan, tanpa hajat. Kalau ada keperluan tu cerita lain lah. Contoh keperluan berubat tu cerita lain. Dia kerja attendant hospital ataupun dia kerja nurse, nurse lelaki, atau dia doktor doktor. Dia nak belah orang kan. Mana kalau belah orang sambil pejam mata, jadi dia belah orang lain lah. Dia kena tengok. Itu tak ada masalah. Tapi sekadarnya lah, sama juga tukang urut kan. Orang datang bawa perempuan, suami dengan isteri ataupun anak dengan ayah. Ayah tu bawa anak dia perempuan, anak dara, minta urut kaki terseliur. Boleh urut. Tapi kaki-kaki je lah. Jangan kaki punya seliur dengan buka semua sekali, bogil. Tak boleh lah macam tu kan. Kaki-kaki je lah kan. Bukan maksud tak boleh pegang langsung. Boleh, ada hajat, ada keperluan boleh. Islam tu mudah sebenarnya, tak ada susah pun. Tak ada dah sampai tahap, sebabkan perempuan saya kena berbuat jarak jauh je, dekat tak boleh. Tak ada lah sampai macam tu, tak ada. Disebabkan dia perempuan, saya doktor lelaki, mana saya kena bedah guna mesin. Mesin pegang ataupun guna yang saung plastik kan. Dalam tong. Tak ada lah sampai tahap macam tu. Dan Islam tu mudah, tak ada nyusahkan, tak ada. Itu kalau kita bandingkan dengan agama lain. Contoh agama lain Kristian. Kristian ni kalau jadi ulama dia kahwin pun tak boleh kan. Padri mana boleh kahwin. Itu yang jadi kes pedofila kan. Padri sampai 500 orang, 700 orang jadi bangsa kan. Habis dah benda sangap, mana boleh kan? Mana boleh tahan fitrah kan. Benda fitrah ni tak boleh tahan. Orang yang tahan benda fitrah ni kita tak boleh tahan. Tahan fitrah ni ngaut tak boleh. Sebab tu mana ada suami, bila tanya suami, abang cukup ke saya seorang? Cukup, tapi dalam hati mana ada. Kalau dah Allah Ta'ala takkan bagi bidadari dalam syurga, takkan. Itu kata fitrah. Fitrah kita orang Melayu makan nasi. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, duduk hotel Madinah, makan nasi. Tak nak makan makanan Arab tu, tak nak, nasi juga kan. Itu fitrah nama dia. Fitrah ni memang kita tak boleh nak lawan. Memang macam tu. Allah Ta'ala cipta kita macam tu. Itulah kalau nak dibandingkan Islam dengan agama lain. Kalau cerita tentang Kristian, padri dah jadi ulama dia, kahwin pun tak boleh. Seorang-seorang. Kalau Buddha lagi teruk, ada titik nyenam kat dahi tu, dah lah tu. Buka seluar dah hilang lah tu. Dah tak ada dah benda dalam seluar tu, dah hilang. Sampai macam tu. Kita Islam tak ada. Jadi ulama dalam agama Islam boleh kahwin sama macam orang lain, boleh hidup seperti orang lain. Tak ada duduk dalam gereja, tak ada. Macam kita orang Islam duduk dalam masjid, duduk dekat mihrab je kerja. Mana imam, ada dalam bilik imam, menung je. Nak keluar pun tak boleh, kena bertapa je. Tak ada. Islam tak ada macam tu . Cuma kalau dia nak bertapa sendiri tu lantak dia lah. Islam tak paksa dah, kamu nak bertapa lantak kamu lah, duduklah dalam bilik imam tu lama-lama. Tapi adakah benda itu diwajibkan? Tak. Dia tak seperti ajaran agama lain. Sebab itulah inna dina indallahil Islam. Tepat sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia dan tepat sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia. Akal kita yang sihat akan memilih Islam. Yalah kalau tak mana boleh, siapa nak jadi, kalau Kristian, siapa nak jadi padri macam tu? Dia pun nak juga berumah tangga, teringin juga ada anak macam orang lain, nak juga ada menantu. Sebab tu bila Islam, walaupun dia jadi ulama, dia pun macam boleh jadi macam orang lain. Anak dia boleh ada menantu, boleh ada cucu. Kan seronok. Itu antara tanda yang mana Islam tu adalah benar. Benar daripada Tuhan, benar daripada Allah.
Ni kata memandang. Tanpa ada hajat apa, tengok perempuan walaupun perempuan tu memakai purdah, memakai mask, pelitup muka. Tambah yang baru ni ada jual kat DIY. Tapi saya tak promote lah. Ni saja cerita je lah. Pakai tu, plastik kan. Ada face, plastik tu. Siap pakai plastik lagi. Mask pun pakai, face pun pakai. Tutup lagi kelubung dengan plastik. Kita tahu dia perempuan. Kita saja melihat dia, melihat mata dia. Tanpa hajat, tanpa keperluan apa-apa. Haram, tak boleh. Itu kata walaupun dia berpurdah, walaupun dia duduk dalam tong sampah sekalipun. Contohlah kan, duduk dalam tong drum, masuk dalam tu. Tapi kita tahu dia perempuan, nampak kaki dia, kaki dia. Apa hukum memandang tong tadi? Hukumnya haram. Saja perhati tengok je dinding, ada papan kat masjid, ada orang solat belakang papan tu, dinding, atau ada orang solat, perempuan solat belakang tirai. Walaupun tak ada perempuan pun belakang tu, contoh ada siap belakang, tapi dia ingatkan perempuan, dia pun tengok kan. Apa hukum? Dosa haram. Tanpa hajat tak boleh. Tapi kalau ada hajat tak ada masalah. Kita nak beli nasi lemak pagi-pagi, kita nak beli roti canai pagi-pagi. Dan yang buat roti canai tu orang perempuan, dia tebor sana tebor sini, nampak lengan dia. Tak ada masalah. Itu hajat keperluan, boleh. Dan dia pun tak ada wajib pakai lengan panjang sebab dia memang kerja dia macam tu. Lainlah kalau kerja dia tak kena mengena tu lainlah. Orang kata tak kena mengena. Yang tebor tu tangan tapi tudung tak pakai. Tak boleh lah kan. Kan kadang-kadang orang kan macam tu. Tak kena mengena pun kadang kita tengok dia kan. Dia jual SIM card tapi dia pakai seluar ketat. Kalau dia tak pakai seluar ketat tu tak laku ke SIM card dia. Kadang saya pun heran tengok hilang pahala tahajud malam. Pagi-pagi dah tengok macam tu. Masya Allah kan contoh kan. Kadang menor dalam hati. Nak je tegur kan. Tegur kan dia kata Pak Haji gatal tu kan. Diam kan. Tapi dalam hati tu sakit tengok. Tak boleh ke dia pakai seluar longgar sikit? Apa salahnya kalau pakai longgar kan? Longgar. Tak adalah laku macam tu juga kan. Contoh. Itu yang kata tak kena mengena. Contoh nurse kan, nak suntik kita. Dia nak pegang tangan, nak suntik di tangan, mana selaklah tangan. Dia pun peganglah tangan kita. Ataupun pejabat apa, JPN ke apa, nak ambil cap jari kita. Jadi kaunter tu orang perempuan, dia pegang tangan kita, dia capkan jari kita. Memang boleh, tak ada masalah. Walaupun dia tak pakai lapik, tak ada masalah. Dia boleh pegang jari kita. Cuma yang kena mengena lah. Yang nak cap tu jari, jangan dia pegang lengan-lengan sekali kan. Pegang dua-dua sekali kan. Tak boleh. Ataupun pegang muka sekali. Tak boleh lah macam tu. Itu tak kena mengena, Islam tak lagi. Tapi Islam tak adalah kata susah sangat. Sampai tahap kena kelubung semua sekali menung. Tak ada. Ada keperluan, boleh. Itu contoh. Sama juga kalau kita tengok dalam bab jenayah. Bab jenayah hudud contoh. Nak jadi saksi zina. 4 orang jadi saksi zina ni, dia mesti melihat persetubuhan. Dan dia melihat hasyafah masuk dalam faraj. Dia sendiri tengok. Memang dia kena tengok. Sebab itu keperluan untuk dia jadi saksi. Kalau setakat dia tengok selimut bergoyang-goyang, tak boleh. Itu ta'zir. Belum boleh disebat lagi 100%. Belum lagi boleh direjam untuk orang yang zina muhsan. Tak boleh lagi. Itu kata payah nak cari 4 orang. 4 memang niat nak tengok. Kalau niat mengendap, tolak. Dia kata saya memang nak mengendap, seronok tengok benda ni. Gugur sikoh, tak boleh jadi saksi. Dan tidak akan diterima saksi sampai bila-bila. Itu contoh kan. Itu kata hukum Islam. Bukan kata tak boleh tengok langsung dah, tapi ada keperluan. Keperluan untuk jadi saksi memang boleh. Tapi kalau mengendap tak boleh lah. Itu mata. Kita nak beli nasi lemak, nak beli kuih, kita pun tengoklah muka perempuan yang kita beli tu. Kita nak tukar duit dengan dia, nampak tangan dia, terpandang dia, itu biasalah, tak ada masalah. Tak ada sampai nak kena pejam mata. Berapa? RM1.50. Mana orang? Silap bagi orang sebelah. Tersilap terpegang orang sebelah. Sudah marah orang sebelah kan. Macam tu. Boleh tengok. Tak adalah kenapa pejam ni? Saya warak ni, saya amal zikir. Itu bodoh kan warak. Faham kan elok kan. Bukan kata tak boleh langsung. Ada keperluan memang dibolehkan. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan pun ada habuan daripada dosa zina. Dan zina keduanya, zina tangan menampar akan yang dilarang menampar. Menampar ni mana tepuk lah. Ini cerita lelaki bini kan. Pap kan saja boring-boring pergi dapur nampak bininya pengantin baru. Pap dia bagian. Tapi kalau bini dia tak apalah. Dia pap orang lain tak boleh lah. Pap pang lah. Dia tak boleh lah kan.
Tu kata menampar. Kita kata menepuk lah. Bahasa moden dia menepuk lah. Yang faham menampar tu tampar orang kan. Itu tampar orang tu bukan zina. Itu bukan kena mengena dengan zina pun. Ini menepuk lah kita kata. Dan kedua kaki berzina, keduanya kaki pun berzina. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Saja nak pergi kedai janda, minat dengan janda. Dosa kaki. Tak boleh. Tapi kalau sebab dia masak sedap, tu cerita lain. Ataupun saja nak merasa boring-boring, lama tak pergi kedai tu, tak apa. Tapi kalau niat dah janda, tak boleh. Haram, dosa. Dan bermula mulut itu berzina, ia dan zinanya zina mulut mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Cium benda yang tidak dihalalkan. Kalau yang dihalalkan zaman kita ni isteri lah. Isteri. Ataupun kalau bukan isteri tu cium dahi mak sendiri, tu lain lah. Cium pipi anak, tu tak ada masalah. Cuma kalau cerita bab nafsu ni, cium yang dihalalkan isteri lah zaman kita ni. Hamba saya dah tak ada dah. Hamba saya dah babai dah. Zaman kita mana ada hamba saya. Kalau dulu lain, dulu hamba saya kan. Tu kata hamba saya Nabi Sulaiman AS, hamba perempuan dia saja ada 700 hamba saya. Punya leramai. Isteri 300. Satu malam round sampai 1000 orang. Tapi niat dia bukanlah niat sedap kan. Niat dia nak melahirkan mujahidin. Kan ada cerita lahirkan sebelah. Nabi Sulaiman dia berazam dalam hati. Cita-cita dalam hati. Nak setubuh 1000 orang perempuan di bawah milik dia. Dengan alasan bila seorang tu lahir seorang, akan dibuat sebagai tentera jihad fisabilillah. Tapi lupa nak sebut insya-Allah. Bila lupa sebut insya-Allah, semuanya tak dapat anak, melainkan seorang je. Tu pun dapat anak pun anak sebelah. Mana tak cukup sifat dan meninggal. Itu cerita tentang pentingnya kita menyebut insya-Allah. Maksudnya jika Allah kehendak. Kata macam mana malam ni boleh jumpa? Kalau Allah kehendak saya datang. Contoh. Bahasa Melayu dia macam itulah. Insya-Allah. Tapi kita orang Melayu ni lain sikit. InsyaAllah dia ada dua. Kadang insyaAllah tak jadi. Dia kalau dalam bahasa Arab tu dia ada hazaf mudhaf nama dia. Kalau dalam nahwu tu hazaf mudhaf. Dia ada mudhaf belakang. InsyaAllah malam ni macam mana janji? Boleh? InsyaAllah. Tak tahu tu. InsyaAllah boleh ke? InsyaAllah tak boleh? Tak tahu. Tu kata orang Melayu kan. Tak ada masalah lah tu. Tak ada masalah. Cuma kita kena tanya lebih lanjut lah. Tu insyaAllah boleh ke tak boleh tu. Kena tanya juga tu. Kang awak nunggu seorang-seorang mana orang tak datang. Contohlah kan. Tu kata. Cerita tentang kepentingan insya-Allah. Itu zaman dulu. Hamba saya Nabi Sulaiman pun 700. Tak ada masalah, itu hamba. Hamba memang boleh. Allah Taala sebut wa ma malakat aymanuhum kan. Fa innahum ghairu malumin dalam surah Mukminun kan. Tidak akan dipersalahkan. yakni melepaskan syahwat pada isteri ataupun pada hamba sahaya. Memang dibolehkan. Itu mulut, dosa zinanya kucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Hati pula zina hati, yakni berangan-angan. Cita-cita dalam hati, berangan-angan. Kita ni kadang angan-angan tu yang kena hati-hati tu. Berangan-anganlah yang baik. Angan-angan nak pergi Mekah ke, angan-angan nak sembahyang banyak ke, angan-angan nak puasa sunat ke. Janganlah angan-angan benda-benda bukan-bukan. Kadang umur dah 70, tongkat Ali pun telan lagi. Udah-udah lah tu kan. Umur dah 80, sikit-sikit ubat kuat. Sikit-sikit ubat kuat. Udahlah tu, pergilah masjid kan. Simpanlah untuk akhirat. Simpan untuk akhirat. Bagi orang muda pula. Bagi orang muda pula. Kan, tak payah. Ini kadang-kadang, oi, ubat kuat, kemain, makan-makan 3 hari jam. Makan ubat kuat, jam 3 hari. Darah ni laju kan, sampai ada masuk hospital. Jantung tu, jam. Mudarat terus kan. Tu kata jangan angan-angan tu, jangan ni sangat. Bagi orang lain sudah. Kita kalau kita dah macam tu, simpan niat untuk akhirat. Tak apalah, saya kat dunia begini-begini sudahlah. Angan-angan iktikaf dalam masjid, angan-angan nak pergi haji, angan-angan nak puasa sunat, angan-angan nak bayar zakat. Itu yang boleh mampu.
Tak payahlah angan-angan nak berbini 4. Tak payahlah. Bini dah seorang, angan nak tambah lagi 3. Umur berapa Pak Long? Umur dah 80. Dah lah tu. Udah lah. Nak tunjuk champion pun tak ada tak ke mana pun kan. Walaupun kalau orang tengok memang champion, tengok video orang tua umur 70 kahwin dengan anak dara. Dahsyat kan. Orang bujang kata tercabar. Tapi kalau orang dah kahwin tengok, tak ke mana orang tua ni. Nak pergi mana sangat? Nak pergi mana sangat? Udahlah tu, tak payahlah bekerja, tak payah. Buatlah senaman harimau gulik-gulik sekalipun. Senaman tua ke senaman harimau bangun pagi ke kan. Saya pun pernah juga belajar senaman harimau, ada juga amal dululah. Itu bila amal tak payah amal ya. Kalau orang bini 4 boleh lah amal, bini 1 tak payah kan. Buat letih. Kalau orang tanya, apa petua bagi lama Ustaz? Petua dia sabar. Petua dia sabar tu je. Ini gelojoh memanglah kan. Gelojoh nasib. Tu kata walaupun umur 70 boleh kahwin dengan anak dara, orang kata champion, hebatlah Pak Long, hebatlah Pak Cik, dahsyat. Tapi kalau orang yang dah ada pengalaman, orang yang dah kahwin tengok senyum je. Alah lama mana sangat dia ni. Contohlah kan. Sebab tu simpan akhirat sudah. Simpan akhirat sudah. Tak apalah. Jangan diindahkan. Walaupun pagi-pagi terpacak, jangan diindahkan. Jangan anggap benda tu besar sangat. Ni kadang tak boleh. Tak boleh Ustaz pagi. Tak payah diindahkan sangat. Itu ujian kasih Allah. Allazi khalaqal mauta linabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala nak uji mana yang amalan baik. Itu sudah. Ini tak boleh sikit. Kadang macam orang bujang lah, orang tanya sikit dah kahwin belum? Tak boleh ya. Baru tanya tu saja nak nyimbang je. Tanya tu sebagai ujian, bukan betul-betul. Kan orang kata ajak-ajak ayam kan. Orang tanya Ustaz, bini berapa? Seorang. Tak nak tambah lagi Ustaz. Ujian sahaja, ajak-ajak ayam. Bukan nak suruh tambah betul-betul pun. Tambah apa tak mampu pun. Contoh kan. Tu contoh. Kalau mampu tak apalah silakan. Duit ada, masa ada, tak apalah. Kalau masa tak ada. Contoh macam saya ni memang tak berapa nak ada masa. Asyik tengok kitab aja kan. Mana mikir ya. Tak ada. Kadang ulang Quran itu je lah. Dalam kepala otak tu lah fikir. Ayat ni kesilap ayat ni. Itu je dalam kepala. Itu contoh kata hati bercita-cita. Jangan cita-cita yang bukan-bukan. Diriwayatkan siapa? Ibnu Sirin. Tabi'in Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni kalau cerita bab mimpi masyhur lah. Tafsir mimpi Ibnu Sirin. Dan Ibnu Sirin ni antara riwayat daripada beliau cerita dalam mimpi sekalipun dia menutup aurat dan dia tidak akan memandang perempuan yang haram. Dalam mimpi. Kalau di mimpi ada dengan perempuan, dia tak akan memandang perempuan yang bukan halal dipandang. Sampai tahap dalam mimpi pun dia jaga. Itu Ibnu Sirin. Cerita tentang Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni kan makcik dia kan Mariah Al-Qibtiyah. Hamba sahaya Rasulullah. Kalau kita kira Melayu ni pangkat dia anak saudara lah. Anak saudara Rasulullah lah. Pangkat dia. Tapi dia Rasulullah dah tak ada dah. Baru dia lahir. Tu kata dalam mimpi sekalipun dia jaga pelihara. Tak nak melihat pada yang haram. Walaupun kalau ikutkan mimpi ni bukan taklif syarak. Kita mimpi sekian-sekian tak ada. Dia tak ada kira dosa, tak ada. Tapi punya nak cerita orang salafus soleh cukup jaga. Itu dikatakan pada sahabat Rasulullah 10 perkara yang harus, dia hanya ambil 1 saja. Itu para sahabat. Ialah contoh kalau pergi makan kenduri, ada 10 jenis hidangan, ambil 1 hidangan je. Itu sahabat Rasulullah. Tapi kita orang Melayu tak mampu. Sebab orang Arab dia makan capati je memanglah. Capati kuah je lain-lain. Dia ambil capati, ambil kuah 1 kuah. Okay. Kita Melayu mana boleh kan. Mana mau kan. Nasi, lauk ayam. Kuah tak ada. Mana boleh kan. Macam tu. Cuma jangan kata kalau nafsu tu nak 10, jangan ditunaikan 10-10 sekali. Angan-angan nak makan durian, nak makan rambutan, nak makan apa? Nak makan roti canai, nak makan nasi Arab. Semua sekali dicari. Beli semua sekali. Jangan macam tu. Kalau nafsu kita nak 10 perkara, nak 5 perkara, untuk sebagai riadah permulaan, cukuplah kita ambil 4. Dia nak 5, kita tunaikan 4. Lagi 1, kita simpan. Kalau rajin tulis. Kalau rajin lah. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau rajin tulis.
Bukan apa, bila nak kita ni, bila kita nak sesuatu, kita ada cita-cita sesuatu, Allah Ta'ala akan kabulkan. Allah Ta'ala akan kabulkan. Tapi kena tulis lah, ataupun kita ingat apa yang kita ingin ni, tulis. Tunggulah, nanti Allah Ta'ala akan bagi. Kadang tak lama pun Allah Ta'ala mesti bagi. Contoh tiba-tiba teringin makan pelam contoh kan, teringin makan pelam, tunggulah ni, adalah nanti. Sama ada mungkin orang lain akan ziarah kita beli pelam, ataupun kita pergi mana-mana orang minta rasa pelam tepi jalan, suruh rasa, kita akan dapat punya. Tapi kalau kita tak tulis, kita tak ingat, kita akan lupa nikmat Allah Ta'ala makbulkan hajat kita tu. Tapi kalau kita ingat, kita akan dapat atau ya Allah, inilah nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita nak, Allah Ta'ala tunaikan. Tanpa berdoa, tanpa usaha. Biasa memang macam tu. Itu yang dikatakan manusia ni seringkali kufur nikmat. Banyak nikmat Allah Ta'ala bagi kita, tapi kita kadang tak ingat, saja lupa, tak nak catat dan sebagainya. Itu yang dia tu. Contoh. Ini cerita hati. Jangan berangan-angan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Teringin nak isap dadah apa, jangan. Biarlah angan-angan benda yang baik. Nak pergi haji kan, kata isterinya nak cium Hajar Aswad. Teringin nak duduk dalam raudah tu lama-lama. Teringin nak iktikaf dalam Masjid Nabawi. Teringinlah nak tengok Palestin, nak pergi ke Masjid Aqsa, nak tengok batu yang ikut Rasulullah naik ke langit. Angan-angan macam tu bagus. Ini angan-angannya perempuan, angan-angan makanan, angan-angan kenderaan. Ma'azallah. Mana angan-angan tu tak jauh. Setakat tu je, biarlah jauh sikit. Angan-angan perempuan, Allah tak ada, biar jauh sikit. Angan-angan bidadari ke boleh kira lagi. Jauh sikit angan-angan. Itu cerita hati. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh Farash, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu. Bila hati berangan-angan, kerahlah dia. Bila kerah, buatlah zina dia. Atau mendustakan ia Farash, kemaluan tadi mendustakan akan dia akan hati. Kalau mendustakan, dia tak adalah kerah, dia diam je lah. Itu contoh. Dengan bahawa tertegah ia daripadanya, daripada zina. Itu cerita zina. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada zina, dan keluarga kita, dan keturunan kita, dan sahabat handai kita, dan orang-orang yang kita sayang, dan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan kita duduk dalam kumpulan kelompok yang terpelihara daripada zina. Kalau amalan orang dulu-dulu, bila lahir saja anak, lepas dibang dan dikomatkan, dianjurkan membaca Al-Qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Bila baca sampai habis, insya-Allah anak tadi tidak akan berzina seumur hidup dia. Dan seumur hidup dia tak akan berzina. Tapi memang amalan Al-Qadr, Inna anzalna fi lailatul qadr ni bila kita amalkan, contohnya lepas ambil wuduk, selepas baca doa wuduk, kita baca sekali, memang selamat daripada benda-benda macam ni. Allah Ta'ala akan pelihara. Pelihara ni kadang-kadang macam-macam, tapi kadang-kadang kita pula tak suka. Memang macam tu. Allah Ta'ala jaga daripada benda zina ni, kadang-kadang kita tak suka. Yalah Allah Ta'ala pelihara. Ngorat tak dapat. Dia pun tak suka lah. Ngorat tak dapat. Ataupun tengok orang marah, baru tengok dah kena marah dah. Baru tegur dah kena marah kan, contoh. Asyik kantoi selalu. Tu sebenarnya itu tanda Allah pelihara. Tapi kadang kita tak suka, orang tak suka. Yang suka ni jadi perhatian. Tak sempat nak buka mulut, orang dah sapa, orang dah tanya kan. Tak sempat buka mulut. Lepas tu rezeki dia yang cantik-cantik dia yang tanya. Itu bukan rezeki, itu bala kan. Kita ni laki je tanya, perempuan tak ada. Aku laki je semua. Macam ni macam kat Mekah Madinah kan macam tu. Mana ada perempuan, laki je semua. Buat roti canai pun laki, nasi Arab pun laki, ambil order pun laki, semua laki. Tak ada orang perempuan. Itu contohlah. Itu sebenarnya Allah Ta'ala pelihara daripada dekat zina. Itu dah bagus tu. Walaupun kadang-kadang ialah benda Allah Ta'ala pelihara ni memang nafsu tak suka, tak berapa seronok. Itu biasalah tu. Itu kita jangan ikutkan hawa nafsu. Ikut nafsu lesu kan. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Al-Baihaqi, riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini, hadis yang saya bacakan tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina Farash itu dua mata. Asasnya mata. Kenapa kemaluan boleh berzina?
mata. Atau kita jaga mata. Itu yang akhir zaman penuh dengan simbol mata. Sikit mata, sikit mata. Sebab permulaan kejahatan di mata. Dia beza dengan telinga. Telinga ni permulaan kebaikan. Dengar kuliah, dengar Quran. Di telinga dia lebih kepada akhirat. Mata ni lebih kepada dunia. Mata. Itu kata asalnya mata. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Maksudnya tengok anggota badan kita, anggota tubuh kita, apakah tujuan Allah Ta'ala ciptakan ia. Supaya bila kita perhatikan, tak adalah kita ni menyalahgunakan kuasa, salah guna anggota. Bila kita renung-renungkan mata, melihat perkara yang dihalalkan oleh Allah. Tengok masjid, tengok Quran kan. Jangan banyak sangat tengok YouTube kan. Kalau nak tengok YouTube pun tengok rancangan ceramah ke, bacaan Quran ke. Janganlah tengok TikTok yang berjoget-joget tu, tak payah kan. Bawa-bawa lah tengok imam. Tengok imam masjid, mesti dekat kita kepada Allah. Pasal kalau kita tengok imam, tengok orang masjid, tengok orang masjid. Tengok kanan, tengok kiri, tengok orang, tak lama kan. Tengok kiri pun tak lama. Jadi kita pun, saya pun tak lama nak mati kan. Dia macam tu kan. Kalau tengok TikTok, habis lah. Dup lah sangkut. Dia menari sekali. Allahu Akbar kan. Jadi elak kan. Itu menjatuhkan maruah, jatuh muruah. Berjoget kan. Joget depan bini sudahlah. Ini berjoget dirakam pula dah. Itu tujuan kita menilik anggota. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi anggota tadi. Tanda situlah. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi anggota. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna faman nabiyyin walhamal malaikatul muqarrabin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.